Sejak kebelakangan ini, kita dihidangkan dengan pelbagai berita mengenai kekurangan bekalan makanan yang bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di serata dunia. Sesuatu yang membuatkan ramai terfikir apakah punca dan penyebabnya yang viral di dunia mengalami krisis kekurangan bekalan makanan. Hari ini dikhabarkan di Selangor terjadinya kekurangan bekalan ayam mentah. Malahan berita mengenainya turut menjadi bualan ramai di sosial media. Disebabkan kekurangan bahan-bahan ini dan permintaannya pula tinggi, ini boleh menyebabkan kenaikan harga bahan mentah. Walau bagaimanapun, seorang pengguna TikTok yang dikenali sebagai Iqbal Ahyar berkongsikan info yang dikumpulkan mengenai krisis makanan dunia baru-baru ini menggunakan bahasa mudah untuk difahami. Ini membuatkan orang ramai jelas mengenai situasi yang sedang dihadapi masa kini. Ada korang hari ni awak nak cakap kalau korang nak tenang, korang nak happy, korang skip video ni. Tapi kalau korang nak tahu perkara sebenar dan bersedia untuk masa depan, silakan menonton. Sebab saya nak cakap apa nak jadi dengan kita ni. Yang pertama, dekat benua Afrika, kawasan yang saya tandakan merah ni adalah kawasan yang sedang mengalami kemarau dan juga kawasan kebuluran teruk yang melibatkan berpuluh juta rakyat. Contohnya dekat Niger, dekat Mali, dekat Burkina Faso, dekat Kenya, dekat Somalia. Dan ini pula adalah peta Amerika Syarikat yang kawasan warna merah ni menandakan kawasan yang sedang kemarau teruk sekarang ni. Dan sepatutnya kawasan ni tidak kemarau pada waktu ini. Sepatutnya dalam bulan depan baru dia akan start kemarau. Tapi tahun ni dia start lebih kurang sebulan ke sebulan setengah awal. Jadi to sum up, kawasan yang bertanda warna merah ni adalah kawasan yang bakal mengalami masalah makanan. Yang warna oranye ni pula adalah kawasan antara Rusia dan juga Ukraine yang sedang berlakunya peperangan. Dan yang bertanda warna pink di seluruh dunia ni, jom kita tengokkan satu persatu apa yang sedang berlaku dekat kawasan-kawasan ni semua. Rusia baru stopkan pengeksportan gandum dan juga minyak bunga matahari daripada negara mereka ke luar. Dan kita kena faham juga, Rusia adalah pengeluar gandum terbesar di dunia. Almost 20% of the world punya gandum, wheat, datang daripada diorang. Ukraine juga dah stopkan pengeksportan makanan termasuklah gandum. Dan Ukraine adalah pengeluar gandum kedua terbesar di dunia. Disebabkan kekurangan gandum, Kazakhstan juga dah stopkan pengeksportan gandum keluar daripada negara mereka sebab mereka perlukan untuk rakyat mereka dulu. Dan krisis makanan ini menyebabkan Argentina juga stop mengeksportkan daging keluar daripada negara mereka. Indonesia pula pengeluar nombor 1 minyak kelapa sawit di dalam dunia dah stopkan pengeksportan keluar minyak kelapa sawit untuk pastikan minyak itu cukup untuk rakyat mereka. Jadi semua negara-negara yang bertanda warna ni sebenarnya sedang mengalami masalah makanan. Dan benda ni akan menyebabkan pasaran dunia punya makanan pun berkurangan. Dan ini akan memberi impak kepada Malaysia. Sebab nak tak nak kita kena faham satu benda tentang SSR. Self-sufficiency ratio, ataupun maksudnya adalah cukup ke tak kita nak dapat hasilkan makanan untuk negara kita. Jadi jom kita tengokkan one by one. Yang belah warna oranye ni maksudnya adalah melebihi 100%. Maksudnya kalau kita perlukan 100 bungkus, kita boleh hasilkan lebih daripada 100 bungkus untuk negara kita. So ini dah tak ada masalah. Contohnya apa? Macam tebu, macam betik, macam banyak buah-buahan dan juga ikan tuna. Problemnya adalah yang warna purple ni, di mana kita masih lagi belum cukup nak hasilkan 100% keperluan rakyat kita lagi. Contohnya macam apa? Contohnya macam daging, contohnya macam kambing, contohnya macam beras. Kita hanya berjaya hasilkan 60% daripada keperluan negara kita. Dan selebihnya, kita import beras daripada luar. Dan this is going to be a problem kalau negara-negara yang mengimport beras, stop mengimport beras ke Malaysia. Dia akan menyebabkan krisis makanan dekat Malaysia. I guess this video just nak bagi tahu dekat korang that this crisis is going to happen. Hopefully we can be prepared, and kita kena dah ada mindset untuk berjimat cemat sekarang ni. And all the best untuk kita semua, insyaAllah. Ada korang, hari ni saya cakap betul-betul, if you want to skip this video pun tak ada masalah, because this is going to be depressing. Tapi kalau korang nak bersedia, because this thing, what is happening now, the climate change is happening all over the world, and dia juga akan affect Malaysia juga. Walaupun kalau sekiranya kita punya cuaca tak berubah, which is very low chances untuk Malaysia kekal dengan weather yang kita ada sekarang ni. I just want to talk about Italy. Dekat Italy, ada satu sungai tau, namanya Sungai Po. And you can see here, this is Sungai Po. Sungai Po ni panjang, lebih kurang dalam 650 ke 680 km. And dia sampailah kalau, of course lah, as all sungai do lah. Cumanya, yang menariknya, sungai ni kalau tengok kiri kanan dia dipenuhi dengan kawasan-kawasan pertanian. Dan kalau tengok, ni besar tau. This is, okay, contoh ni stadium. Ni stadium. This is a stadium. So can you imagine
betapa besarnya kawasan pertanian yang ada dekat Itali, dan kawasan ni dia bukan kat sini je. It is literally semua tepi-tepi kawasan sungai ni kebanyakan adalah kawasan pertanian. Nampak tak petak-petak? So ni bukan hutan. So this is pertanian. Dan tuan-tuan, sungai ni dia dapat air dia punya feed of the water datang daripada sini. Ya, kita follow sungai ni tadi tau. So sungai ni datangnya daripada sini. Dipanggil sebagai kawasan pergunungan Alps. And kawasan pergunungan Alps ni bila waktu musim sejuk dia akan turun salji banyak. Waktu musim dah mula panas sikit, salji tu akan cair and dia akan turun sebagai sungai yang eventually feed into Sungai Po. What happen adalah waktu musim sejuk dia orang salji tak banyak turun. Menyebabkan sekarang ni Sungai Po ni dah makin cetek. Dia taklah kering sepenuhnya tapi dah makin cetek. Dan disebabkan dia dah makin cetek tu, sekarang ni air laut dah mula menolak masuk ke dalam. Menyebabkan kawasan-kawasan ni dah mula, kalau kita gali dalam tanah dia, kita ambilkan air bawah tanah dia, dia akan jadi air masin. And this is going to destroy crops here. Dan masalah ni akan jadi masalah yang bertahun tau. Sebab nak tak nak, awak kena tahu juga, walaupun nanti air dah kembali normal, tapi air masin, garam tu masih ada dalam tanah. So kita tak nak tanam pokok. And this is happening because of climate change, because we need to take care better of our earth. Dekat Malaysia, of course sekarang ni kita dah mula nampak kesan di mana gandum dah mula makin mahal. And kita punya durian pun tak berapa nak okey tahun ni kalau ikutkan berita yang saya baca tadi. Mungkin ni adalah wake up call untuk kita tolong sama-sama jaga alam, start jaga alam, and hopefully we can get through this crisis together, insyaAllah.